slide saya. Boleh Puan, boleh. Okey, terima kasih. Saya guna yang ni supaya saya boleh pilih mana yang saya akan guna. Okey, kita tengok dulu. Boleh. Terima kasih. Yang ini kita abaikan dulu. Isu sekarang ni, selain daripada isu tadi, kita keluar sedikit dia punya isu ni. Ini yang isu yang lebih besar. Sekejap. Cuba kita perhatikan anak-anak kita ketika ini, dalam masa pandemik ni. Jika sekiranya 4 perkara ini ada, maknanya kita perlu bantu anak kita dengan segera. Yang pertama sekali, dia berkurung. Memang dia belajar, tetapi perlu juga dipantau. Kita risau nanti dia punya aktiviti riadah langsung tiada. Sekali dia keluar dari bilik, dia punya muka jadi terlampau putih sudah. Bukan putih yang sihat, tapi putih yang hilang darah. Dia perlu ada aktiviti riadah. Jadi ini adalah kerja kita sebagai ibu bapa. Kita perlu pantau sekali-sekala sebelah petang atau masa bila yang sesuai, kita panggil dia untuk buat sedikit aktiviti. Okay. Kemudian yang kedua, ada juga anak-anak sekarang ni yang dia mencipta dunia sendiri. Dia ada handphone. Ibu bapa sudah bagi handphone. Tetapi apa yang dia buat? Dia cipta dunia dia sendiri. Dia main game dengan dia berperang dalam bilik. Kita dengar anak kita berperang dalam bilik. Dia ada dunia sendiri sudah. Bukannya dia buat kerja sekolah yang disuruh. Lain yang dia buat. Jadi ini pun perlu diperhatikan. Sebab yang ini, bila dia terlalu mencipta ataupun dia hidup di dunia dia sendiri, dia akan kurang kemahiran berfikir. Dia ada masa untuk berfikir. Dia hanya berfikir untuk lawan game, untuk menang game. Dan yang paling kita takut ni, pornografi. Ataupun tayangan ataupun bentuk gerakan wayang, lebih kurang begitulah, yang boleh merangsang seks anak-anak kita. Jadi ini adalah sesuatu yang agak menakutkan dan menjadi cabaran yang hebat kepada ibu bapa. Handphone diberi, lain cukup. Tetapi lain yang dilayari. Kemudian yang seterusnya, tengok juga adakah tidur dia cukup. Nanti malam dia tidur lewat, esok dia tidak dapat ikut PDPR. Tengok juga adakah dia ingat lagi mau makan atau tidak. Kalau paling kurang pun dia ada ambil makanan, dia makan depan komputer, okeylah. Tapi itu pun sudah kurang tu. Dan perhatikan juga apa makanan yang dia makan. Adakah ikut suka dia saja, yang penting tidak lapar. Sebab kesihatan ini lain pula nanti cerita dia. Bukan dapat PDPR. Tidak dapat PDPR dan aktiviti yang lain pun semua terlepas. Aktiviti sehat yang lain semua terlepas. Kesihatan minda terjejas. Pernah dengar kes tahun 5 dia bunuh diri dengan tali gantung di depan rumah dia, di atas pokok yang ada di hadapan rumah. Bila dia terlalu bersendirian, terlalu terabai, dia rasa terabai, Kalau hari biasa, dia boleh berkawan di sekolah, dia boleh bertanya dengan guru dia. Tetapi sekarang ni,
dia hanya bersendirian di rumah, okey. Dia tanya siapa pun dia tidak tahu dengan siapa. Dia tanya dengan kawan, kawan pun sibuk dengan PDPR. Dia tanya dengan ibu bapa dia, ibu bapa pun tidak dapat menjawab. Dia tidak ada di situ. Ibu bapa pun dengan dunia sendiri. Akhirnya dia akan mendapat serangan kesihatan mental. Ini adalah betul. Dalam usia baru 11 tahun, dia juga sudah dirujukkan dengan hospital pakar. Ya. Dia sepatutnya ada zaman kanak-kanak dia bergembira dengan kawan-kawan. Okay? Bergembira dengan suasana. Tetapi keadaan tidak mengizinkan. Jadi ibu bapa haruslah menyediakan zaman kanak-kanak yang sesuai dengan anak tu, suasana kanak-kanak yang sesuai dengan dia. Kita terpaksa jadi kawan rapat anak tu sendiri, kawan rapat untuk bermain, untuk bercerita dan sebagainya. Sekali, jika sekiranya kesihatan mental ini terjejas, kita mungkin akan kehilangan anak kita selamanya. Ini sedang top sekarang ni. Saya juga risau di bahagian psikologi dan kaunseling juga risau tentang bahagian yang nombor 4 ni. Saya perlu kongsi dengan ibu bapa sebab apa yang keluar di media sosial itu mengenai ini sebenarnya adalah sesuatu yang benar dan bukannya cerita sensasi semata-mata. Jadi ayo ibu bapa semua, mulai saat ini kita ubah diri kita semarakan semangat kita untuk membantu anak-anak cemerlang. Pertama sekali kita kena tengok diri kita jugalah. Okay? Kita kena kuat dulu sebelum anak-anak kita kuat. Sebab isu ibu bapa pun ada juga ni. Isu ibu bapa ni, dia terlalu dengan aktiviti sendiri. Sekarang ni kan lebih kurang agak bebas lah. Bekerja dari rumah pun boleh. Okay? Datang bekerja mungkin 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Jadi dia dengan aktiviti sendiri, dia terlalai dengan aktiviti sendiri, dia terlupa tengok anak dia macam mana. Jadi isu anak berbalik kepada isu anak tadi itu. Kemudian ada juga yang terlalu percaya kepada anak. Dia sudah bagi kemudahan yang ada. Saya percaya dengan anak saya. Dia mesti belajar sekarang ni. Okay? Dia akan jawab apa yang cikgu suruh. Dan esok pagi dia akan bangun tepat masa. Okay? Walhal yang berlaku adalah sebaliknya. Ini kita kena hati-hati. Kita memang perlu percaya kepada anak. Tetapi kepercayaan ini perlu ada pengawalannya. Kita perlu tengok sendiri dan pengawalan ini bukanlah hanya malam ini saja, esok saja, tetapi secara berterusan. Okay? Dan ada juga ibu bapa yang dia sudah ada di rumah, gadget dia memang satu sahaja. Dia terpaksa berebut dengan anak sebab dia pun mau juga tengok drama YouTube. Okay? Jadi rasanya yang nombor 3 ni ibu bapa perlu mengalahlah. Okay? Demi untuk kecemerlangan anak-anak. Kita pun mahu kan esok nanti anak kita jadi cemerlang seperti sebelum ini. Seperti sebelum pandemik ini, kita nampak anak kita naik pentas, terima hadiah, tepat yang pertama, dia pelajar contoh, ataupun di sekolah menengah, begitu juga. Sekarang ni kita tidak rasa macam tiada motivasi. Tetapi motivasi itu kita perlu semarakan dalam diri sendiri. Okay? Keadaan ini tidak selamanya begini. Kita harapkan begitu, kita berdoa sama-sama. Dan yang keempat ni, pengabaian. Saya sudah terangkan tadi. Okay?
Dia terlalu dia buat kerja sendiri sehingga anak-anak terabai. Rasanya itu sahaja perkongsian saya pada malam ni.